بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita banyakkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnia daripadanya. Apalagi pada pagi yang mulia ini untuk kita menyambung kuliah kita, kitab penawar bagi hati. Khususnya tidak lupa kita panjatkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi, Ustaz Imam Bilal Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa surau. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab penawar bagi hati. Kita masuk pada bab kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Kan? Ya, jadi kitab Jawi muka surat 20. Jadi kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musannif pengarang kitab kita sudah pun habis membicarakan pada kitab yang pertama. Maksud kitab yang pertama ni bab yang pertama. Kitab yang pertama ataupun bab yang pertama, iaitu menyatakan anggota yang 7 yang kita telah pun selesaikan. Sekarang musannif pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli rahimahullahu taala memasuki untuk membicarakan pada kitab ataupun bab yang kedua menyatakan qalbun, artinya jantung. Kata musannif rahimahullah, dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Itu dan padanya, yakni dan pada kitab ini, di dalam kitab ini ada 10 bab. 10 bab, iaitu 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Ada 10 sifat kecelaan, yakni sifat tercela yang berpuncanya daripada qalbun, yang berpuncanya daripada hati. Tapi di sini dia tulis jantung lah. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Jantung tu hati. Hati. Qalbun tu terjemahan bahasa Arabnya hati. Bukan makna jantung tu jantung yang duk pam darah tu tak. Hati kita lah hati. Qalbun maknanya hati. Kan doa kita baca Allahumma sabbit qalbi
fi dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kalau ramai, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan, ya Allah yang membalikkan hati. Ya muqallibal qulub, Allah Ta'ala Tuhan yang membalikkan hati. Muqallibal qulub, Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, engkau tetapkanlah hati kami. Sabbit qulubana, engkau tetapkanlah hati kami ala dinika, di atas jalanan agama engkau ya Allah. Wa ala ta'atika, dan di atas untuk melakukan ketaatan kepada engkau ya Allah. Itu doa nah. Di mana qalbun, qalbi, qulub, jamak ada qulub, adalah hati. Baik. Jadi dia kata dalam ini ada 10 bab yang menceritakan tentang sifat kecelaan. Yani sifat kecelaan, sifat yang buruk ataupun maksiat yang berpunca daripada hati. Dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, Imam Abdullah bin Haddad, Imam Abdullah bin Haddad, seorang ulama besar juga, mengarang satu kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dia kata maksiat ini ada dua. Yang pertama ma'asi al-qulub, maksiat yang berpunca daripada hati. Yang kedua ma'asi al-jawarih, maksiat yang berpunca daripada anggota yang zahir. Itu daripada mata, daripada telinga, daripada tangan, daripada kaki dan sebagainya. Itu ma'asi al-jawarih, maksiat yang berpunca daripada anggota-anggota badan. Yang kedua, maksiat yang berpunca daripada ma'asi al-qulub, maksiat yang lahir daripada hati. Dan Imam Abdullah bin Haddad kata dalam kitabnya itu, ma'asi al-qulub ini, maksiat yang berpunca daripada hati ini sebenarnya lebih teruk dan lebih besar maksiatnya itu berbanding daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota. Apa itu maksiat yang hati? Yang kita dah sebut dulu lah. Kan maksiat yang penyakit-penyakit hati yang perlu kita buang, yang perlu kita kikiskan, seperti mana riak, takabur, hasad, sum'ah, wujud dan sebagainya. Daripada semua tu ma'asil qulub, penyakit hati tadi, maksiat hati tadi tu, dia kata ada 3 yang paling tinggi sekali level dia. Paling tinggi level makam dia. Top 3 lah, bukan top 10, top 3. Top 3 yang paling tinggi sekali. Yang pertama ar-riya', riya' tu. Yang kedua al-kibru. Kibru ni rasa besar, berbangga-bangga, ujub dan sebagainya. Yang tiga al-hasad, dengki. Jadi daripada banyaknya penyakit-penyakit hati tu, 3 ni yang paling tinggi, yang paling besar. Aqbah wa akhbath, kata Imam Abdullah bin Haddad, yang paling keji, yang paling teruk, yang paling kotor daripada sekalian penyakit-penyakit hati ataupun ma'asil qulub, maksiat-maksiat hati ni 3. Ini kita kena waspadai. Baik. Okey, kita tengok apa katanya. Ketahui olehmu bahwasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Jadi makna qalbun ni ada 2. Pertama qalbun jasmani. Qalbun jasmani iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Inilah hati kita tu. Qalbun jasmani, hati kita ni. Qalbun jasmani itu hati tu lah, hati yang duduk di bawah, yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Yang kedua qalbun rohani. Qalbun jasmani, hati ataupun jantung kita tu. Yang kedua qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia, dan ia hakikat manusia. Itu yang kedua, qalbun rohani, itu roh kita. Hakikat daripada manusia ini adalah roh kita maksudnya. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan, dan ia juga yang disuruh dan dilarang
dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai akan sangkutan arat dan jisim. Apa dia nak kata ni tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengarang kitab kita Musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandali rahimahullah taala menyebutkan kepada kita, bila sebut kata qalbun, bahasa Arab lah qalbun, bahasa Melayu kita terjemah dia maknanya hati. Dia kata qalbun ni ada dua jenis. Yang pertama qalbun jasmani, yang kedua qalbun rohani. Qalbun jasmani itu anggota bahagian tubuh kita yang duduk dalam ni, hati. Tapi kalau dia disebut di sini, gambarannya lebih dekat kepada jantung yang mengepam darah. Ada saluran ada darah tu jantung kita. Jantung kita itu dipanggil sebagai qalbun jasmani, yang jisim yang ada dalam hati kita ni lah, ada dalam tubuh badan kita, organ kita. Yang kedua qalbun rohani. Qalbun rohani ini adalah roh kita. Sebab tu bila disebutkan penyakit hati, kita kena buang penyakit-penyakit riak hati. Bukan penyakit tu duduk dalam jantung ataupun hati kita yang organ ni, bukan. Penyakit hati tu penyakit hati lain. Yang ada kanser hati, kanser jantung tu yang lain. Bukan maksud yang dimaksudkan penyakit hati itu, bukan. Maksud penyakit hati ni penyakit yang dibangsakan kepada ruh kita lah. Penyakit yang dalaman kita, yakni ruh kita. Sebab diri kita ni, manusia ni terdiri pada jasad dan juga roh. Hidup kita dengan jasad dan dengan roh. Maka bila jasad dan roh kedua-duanya ada makanan, kedua-duanya juga berpotensi untuk terjadinya penyakit, kan? Sama kan? Makanan jasad kita duduk makan nasi, makan apa semua, makanan jasad kita. Makanan roh kita ni kita duduk makan roh kita ni. Bagi roh kita makan, iaitu dengan zikir, dengan ilmu, ya, dengan membaca Quran dan sebagainya. Itu makanan roh. Bila roh kita cukup makanan, roh akan sihat. Baik, bila mana ada makanan, mungkin juga terjadi keduanya ini penyakit. Jadi ada penyakit yang jasmani, badan kita, jisim kita, dan penyakit roh. Penyakit jasmani itulah demam, ya, sakit jantung, kanser itu, kanser ni, kan? Sakit-sakit itu semua sakit yang jasad kita. Adapun sakit yang roh boleh sakit. Di antaranya itu yang tadi, penyakit-penyakit yang kita sebut tadilah, maksiat, riak, ya, takabur, ujub, hasad, semuanya timbul daripada ma'asil qulub ataupun ma'asi yang roh. Penyakit ataupun maksiat yang berpunca daripada rohani kita, roh kita, bukan yang berpunca daripada jasmani kita. Baik, itu tuan-tuan lah. Jadi bila sebut qalbun ni ada dua, ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang jasmani organ kita ni, jantung ataupun hati kita. Yang rohani itu adalah roh. Dan roh ini kita tak boleh nak tahu di mana dia terletak, duduk di mana, macam mana keadaannya, wallahu a'lam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, kan? Allah Taala kata, wahai Muhammad, kalau mereka itu bertanya kepada kamu tentang ruh, kul ar-ruhu min rabbi, min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ruh itu sebahagian daripada urusan kami. Yakni Allah Taala jua yang mengetahui hakikat roh kita ini bagaimana. Sebab kita sendiri pun tak nampak roh kita, kan? Ada orang boleh nampak roh dia, tak ada. Roh kita ini memang duduk di dalam jasad kita, tapi bagaimana bentuk roh kita, nama dan sebagainya, tak boleh kita tahu. Hakikat kepada roh itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan roh kita tak boleh nampak. Bila orang wafat, kan? Orang wafat, orang yang meninggal dunia depan kita, kita tak boleh tengok roh itu keluar. Padahal kita tahu rohnya dicabut oleh malaikat. Tapi boleh tak kita nampak roh itu keluar daripada jasad? Tak boleh. Melainkan mungkin Allah Ta'ala bukakan kepadanya hijab dan sebagainya. Mungkin yang kita nampak, kan? Tapi pada adat kita tak akan boleh nampak. Maka kita tak boleh tahu hakikat daripada roh tersebut. Baik. Jadi kata di antara keduanya itu persangkutan seperti arak
dan jisim. Seperti arad dan jisim. Arad ini sifat, arad ini sifat. Jisim ini adalah badan, tubuh badan kita. Jadi arad ini diistilahkan sifat bagi makhluk. Bila sebut arad ini adalah satu istilah sifat kepada makhluk. Arad kita apa? Putih, tinggi, kan? Gelap, keras. Itu dia panggil arad. Keras, lembut, lembek dan sebagainya, itu panggil arad. Jisim ini tubuh kita. Contoh saya ambil buat contoh, kalau benda ni kita panggil ni apa? Botol, kan? Di botol ni dia ada jisim, dia ada arad dia. Dia ada jisim, dia ada arad. Yang pertama, jisim itu adalah diri benda botol ini. Benda botol ini dia panggil jisim. Tubuh dia, kan, diri dia ni dipanggil jisim. Arad pula adalah perkara yang menjadi sifat baginya, iaitu seperti kita katakan bulat, itu arad. Seperti kita katakan keras, itu arad. Berwarna biru, itu adalah arad. Itu dipanggil arad. Ini dia masuk sikit tentang dalam istilah ilmu kalam lah, ilmu tauhid. Dia masuk dalam ilmu makulat. Dia untuk bahas arad, jisim ni, tuan-tuan, ada satu ilmu, dipanggil ilmu makulatul asyarah. Ilmu makulat asyarah. Ilmu makulat ni ilmu yang kita nak tahu perihal sifat-sifat makhluk. Kita nak tahu ada jauhar dan juga ada arad. Nanti jauhar nanti dibahagikan menjadi jisim, menjadi jirim. Jauhar firik dan juga jirim dia panggil. Itu pembahasan, maknanya dia bersangkut paut dalam bab ilmu tauhid. Maksudnya jisim ni, benda yang boleh dibelah bahagikan, benda yang mengambil tempat, mengambil ruang. Kalau kita nak ambil dia untuk kita potong, kita nak belah, itu boleh. Maka itu dipanggil jisim. Jadi kita ni jisim, meja ini jisim, semua benda ini jisim. Dan jisim itu adalah makhluk. Bila sebut jisim itu makhluk. Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala bukan dengan berjisim. Sebab tu bila kita mengaji ataupun belajar ilmu makulat asyarah tersebut, kita dapat tahu hakikat ataupun sifat-sifat manusia dan juga sifat makhluk. Bila mana kita kenal sifat makhluk, maka kita kenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dapat membezakan makhluk, kita kenal makhluk, maka Allah Ta'ala bukan macam itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak belajar apa makulat secara mendalam tu, memang kena banyak fikir sikit. Kita kena ada dia masuk dalam pemikir, kena banyak fikir sikit. Apa itu jauhar, apa itu arad, apa itu jisim, apa itu jirim. Kalau jirim firik dia panggil, ataupun jauhar firik, benda itu mengambil ruang tetapi dia tidak boleh dibelah bahagikan. Contoh seperti apa? Bakteria apa semua tu, kan? Termasuklah COVID. Kita katakan COVID itu dia mengambil ruang ataupun mengambil tempat tak? Dia mengambil ruang dia. Mengambil ruang maksudnya dia boleh duduk di satu tempat. Tetapi dia itu adakah berjisim macam kita? Tidak. Dia dipanggil jirim firik ataupun jauhar firik. Maksudnya dia mengambil ruang sama macam kita. Kita mengambil ruang, mengambil lapang, mengambil tempat. Akan tetapi dia itu kita nak mengambil dia, kita nak boleh kita belah bahagi tak boleh. Benda macam ni, kita, badan kita, kita ambil pisau, kita nak kerat, kita nak belah, boleh. Tapi jauhar firik tadi, benda yang kecil seperti atom apa semua tu, kan? Antara istilah sains dia ada apa? Atom apa benda apa, kan? Molekul. Benda tu ada ataupun tidak, kita kata ada. Bila mana dia ada, dia tu mengambil ruang dan mengambil tempat, tak mengambil. Tetapi dia itu boleh kita ambil, kita belah bahagi tak boleh macam kita. Kita nak ambil belah, kita nak tak boleh. Maka makhluk yang jenis itu dia panggil jauhar firik ataupun jirim firik. Kalau kita tidak dipanggil jauhar firik, kita dipanggil jisim. Sebab kita ini besar dan tubuh kita, badan diri kita itu boleh dibelah bahagikan. Itu tuan-tuan. Doa sekejap.
Dia faham tak tuan tu? Pening sikit ya. Bismillah. Ilmu ulama dulu ni tuan-tuan, hebat-hebat tau. Sebab tu melangkaui dah ilmu-ilmu apa. Kalau kita belajar sains apa semua kan ada benda tu. Padahal dalam kita mengaji ilmu agama pun ada juga benda tu dibahas. Ilmu makulat apa semua. Maka ulama-ulama kita dulu bukan hanya menguasai ilmu Al-Quran. Maksudnya bukan menguasai fiqh, akidah saja, tak. Bahkan ilmu mereka itu melangkaui kepada ilmu-ilmu yang lain. Dikatakan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani tu, ilmu hebat dia tu menguasai berpuluh-puluh jenis ilmu. Ilmu fizik, ilmu kimia apa semua dia kuasai juga. Itu hebat ulama dulu. Ini Syekh Wan Ahmad ni tak lama, masih lagi di zaman kita jugalah, kita katakan 200 tahun yang lepas. Sebab dia guru kepada Tok Kenali. Dia Tok Kenali abad tahun 1800 terakhir kan. Dia wafat awal 1920-an macam tu. Syekh Wan Ahmad tahun 1800 macam tu. Tidaklah bukan zaman macam dulu. Kalau zaman ilmu-ilmu dulu kan, Imam Nawawi apa semua itu lagi hebat dah. Ada bandingkan ilmu ulama dulu lagi. Ini yang ulama yang terkemudian pun, bayangkan ilmunya itu sangat hebat. Kan dikatakan dia ini ada ilmu untuk cara nak buat emas. Kan wallahu alam lah, ini ada diceritakan lah, turun-temurun kepada anak murid dia. Dan dia sampai tahu ada ilmu untuk buat emas. Bayangkan ilmu tentang buat emas. Tetapi dia menulis juga kitab tentang masalah itu, tentang ilmu buat emas tu. Tetapi akhirnya dia hilangkan ataupun dibakar. Dia sendiri yang hilangkan ataupun yang membakar kitab tersebut. Sebab dia takut ke depan nanti mungkin orang akan salah guna ilmu tersebut. Kan orang dah tahu boleh buat emas, macam mana kan? Emas pula jadi emas yang asli. Tak payah pergi Lombong. Tak payah susah-susah nak masuk sungai nak lombongkan emas, tak. Buat emas sendiri. Jadi itu dahsyat, nak kata hebat tak hebat, dahsyatnya ilmu ulama-ulama dulu. Baik. Okey, jadi kolbun ini itu ada dua lah. Hati yang jasmaninya, iaitu organ kita ni, organ hati atau jantung kita ni. Yang kedua yang rohani, iaitu roh kita. Jadi yang disebutkan dalam kitab tasawuf itu adalah organ, bukan organ tu, adalah roh kita. Bila sebut penyakit hati, ma'asil qulub, penyakit-penyakit yang berpunca pada hati, sum'ah, riak dan sebagainya yang kita sebutkan, semua itu maksudnya penyakit roh, bukan penyakit hati yang organ kita. Jadi kalau nak tahu penyakit hati organ itu, kita buka kitab perubatan lah, bukan kitab tasawuf. Itu bukan lapangan ataupun bidang dia. Kitab tasawuf dia membicarakan hati yang rohani tu, bukan hati yang organ yang jasmani. Baik. Atau bersangkutan memakai perkakas dengan perkakas, itu dia panggil, dia punya ibarat ataupun kinayah dia, perumpamaan dia. Dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab ini, itu maka dikehendakinya makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi, yakni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah, Nabi kata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanyakan kepada kamu, ayat sebelumnya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hakikat ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu min amri rabbi, sebahagian daripada pekerjaan Tuhanku, yakni yang mengetahui tentang hakikat ruh itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku, pendeknya qalbun dan roh dan nafas, ketiganya dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Jadi bila sebut qalbun, roh, nafsu, semua itu makna yang sama. Diri lah maksudnya, diri kita. Diri, jiwa. Bila kita jiwa, nafsu, diri, itu maksudnya roh kita. Jadi maksud qalbun,
Bukan hati yang di dalam organ di dalam tubuh badan kita, tetapi qalbun yang dimaknakan dalam kitab-kitab tasawuf adalah ruh kita, adalah jiwa kita, adalah diri, bahagian diri kita, yakni daripada bahagian ruh. Bukan diri yang jasad ni, tapi diri yang ruh kita. Sebab tu kita nak gambarkan susah kan? Sebab kita pun tak tahu hakikat ruh kita macam mana kan? Kalau kita tahu ruh kita ini macam ni macam tu, kita boleh sebut kan? Boleh gambarkan. Semua orang tahu boleh sebut roh, orang tahu dah faham ruh kita macam ni. Tapi roh kita sendiri pun kita tak faham macam mana roh. Sebab Allah Ta'ala kata kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah daripada urusan pekerjaan Tuhan. Yakni yang mengetahui hakikat roh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang roh ni memang dibahas panjang lebar oleh beberapa ulama, sehingga kan mereka mengarang beberapa kitab. Di antaranya memang satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nama kitab dia Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Nama kitab tu Ar-Ruh. Menceritakan perihal roh. Bagaimana roh kita ni, lepas mati roh kita dibawa ke mana? Kan? Lepas mati roh kita kan diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang duduk dalam kubur tu jasad kita, rohnya Allah Ta'ala angkat. Kemudian ke mana roh tersebut? Itu pun pembahasan ulama yang panjang lebar. Itu bukan sebahagian pembahasan, bukannya pembahasan yang kita perkara yang kita wajib ketahui, tidak. Tapi orang nak mengetahui, hendaklah dia carilah. Sebagian ulama kata, kalau orang selepas dicabut roh, kemudian Allah Ta'ala bila ditanam jasad, Allah Ta'ala kembalikan semula roh itu ke dalam jasad yang berada dalam kubur untuk melakukan soal. Kalau kata dikena siksa, dimasuk balik roh itu dalam kubur. Sebahagiannya ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar, diceritakan roh itu diletakkan di dalam paruh burung, kemudian dibawa bersiar-siar untuk melihat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk syurga. Sebelum masuk syurga, itulah orang yang Allah Ta'ala bagi. Maksudnya syurga kan belum lagi kita masuk, sebab kiamat belum berlaku. Tapi orang tu dah meninggal dunia, kiamat belum berlaku. Maksudnya perhitungan syurga neraka belum ada. Hisab belum kan? Hisab belum. Tetapi Allah Ta'ala dah tunjuk dah orang yang ahli syurga ni. Allah Ta'ala dah tunjuk waktu dia wafat, meninggal dunia, Allah Ta'ala ambil rohnya itu, bawa dah masuk bersiar-siar untuk melihat dah nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Jadi syurga ni dah ada dah. Bukan waktu kiamat nanti baru Allah Ta'ala cipta syurga, cipta neraka, waktu hisab barulah masuk syurga neraka. Tak. Syurga dan neraka memang dah ada dah sekarang. Buktinya apa? Nabi Adam dulu turun daripada syurga, kan? Nabi Adam turun daripada syurga. Setelah baginda Nabi Adam makan buah khuldi tersebut, maka Allah Ta'ala kurungkan Nabi Adam dan juga Hawa isterinya ke syurga, ke dunia. Tapi sebelum itu berada di syurga. Maksudnya syurga dah ada. Ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana Mi'raj. Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke langit dunia, Baitul Izzah. Pada perjalanan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dah mempertontonkan, memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syurga, tentang neraka. Allah Ta'ala tunjuk siapa. Maksud kata syurga dan neraka ada. Dan syurga dan neraka ini tidak akan binasa, tidak akan musnah ketika mana berlakunya hari kiamat kelak. Jadi tak musnah. Allah Ta'ala tak musnahkan syurga dan tak musnahkan neraka. Maka itu yang dipanggil dengan kekal yang aradi, kekal baqaul aradi. Kekal yang aradi itu apa? Kekal yang sebagai Allah Ta'ala nak bagi dia itu jadi kekal. Jadi kalau kekal yang hakiki ni tak ada, melainkan hanya zat Tuhan, zat Allah SWT. Kekal yang aradi ni beberapa makhluk yang Allah SWT tidak musnahkan dia ketika mana berlaku kiamat nanti. Di antaranya syurga, di antaranya neraka,
Di antaranya roh. Ini kita sebut roh tadi. Di antaranya Allah Ta'ala tak matikan roh. Yang mati jasad kita berpisah daripada roh. Tapi roh Allah Ta'ala tidak musnahkan. Waktu berlakunya kiamat ni tak musnahkan, dibangkitkan semula, Allah Ta'ala masukkan kembali roh tadi. Masuk kembali semua roh yang ke dalam jasad yang telah mati, dihidupkan kembali di mahsyar kelak. Itulah disebutkan di dalam kitab-kitab Allah. Baik. Kemudian pendeknya, qalbun dan ruh dan nafsu ketiganya satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Kemudian lazimkan ketiganya tadi adalah disebutkan pendapat tadi disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pendapat yang tadilah maksudnya qalbun, roh dan nafsu adalah satu perkara yang sama, satu benda yang sama. Bila sebut qalbun itu adalah roh, bila sebut roh itu adalah qalbun, bila sebut roh itu adalah nafsu, diri ataupun roh jasmani bagi seseorang manusia tersebut. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riak, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Jadi lazimkan di sini maksudnya wajib. Wajib oleh kamu memelihara jantung. Makna jantung sini adalah roh kita lah. Memelihara rohani, qalbun, hati kita ini, hati yang rohani kita ini, daripada segala kelakuan yang dicela, yakni ma'asil qulub, daripada maksiat-maksiat hati, maksiat-maksiat roh, daripada sekalian sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti takabbur dan riak. Ini dua contoh sifat yang disebutkan di sini, menunjukkan di antara yang paling besar daripada penyakit hati, maksiat hati itu adalah takabur dan riak. Ini takabur ni merasa besar diri, merasa bangga ataupun apa, merasa hebat, merasa besar, berbangga-bangga dan berbesar diri. Itu takabur. Daripada kabura, makna kabura besar, akbar besar, yang paling besar. Takabur daripada takabbara. Takabbara ya takabbaru takabburan. Maksudnya menganggap sesuatu itu besar, menganggap dirinya itu besar, menganggap dirinya itu hebat. Itu dia panggil takabur. Jadi sifat takabur ni sifat yang tercela, bukan sifat yang terpuji. Sifat yang tercela, yang wajib kalau ada di dalam diri kita, dalam roh, dalam jasad, dalam hati kita ini, kita kena buang sifat-sifat takabur. Sebab ini adalah sifat syaitan, sifat iblis, bukan sifat yang terpuji, bukan sebagian daripada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala arahkan, Allah Taala perintahkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk buang sifat tersebut. Jadi sifat iblis ni tak boleh ada lah dalam diri kita. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Wahai iblis, apakah yang menyebabkan kamu tidak sujud kepada apa yang aku ciptakan, iaitu Adam? Kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam ketika mana aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Qala astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Ta'ala berkata, adakah kamu merasa bangga? Adakah kamu rasa berbesar diri? Am kunta minal 'alin, ataupun kamu sebahagian daripada orang yang merasa tinggi dengan kedudukannya, dengan maqamnya, dengan darajatnya, dengan pangkatnya, dengan kedudukan sebagai. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Iblis kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kamu ciptakan Adam daripada tanah. Jadi dia rasa dia itu lebih, dia rasa dia itu lagi besar lagi daripada Adam. Buat apa dia nak sujud kepada, hormat kepada Adam alaihissalam? Maka disebabkan sifat takabur, sifat bongkok, sifat sombong, sifat rasa hebat, rasa tingginya iblis tadi, Allah Ta'ala telah menjanjikan tempat yang tidak elok kepadanya, iaitu menjanjikan neraka kepadanya. Itu disebabkan adanya sifat-sifat yang takabur. Jadi kita kena buang tuan. Kalau kata, jadi orang yang mudah kena takabur ni biasanya orang yang kita ada sesuatu kelebihan lah kat kita kan. Kalau orang tu tak ada kelebihan, dia payah nak lekat penyakit takabur ni kat dia. Rasa besar diri apa semua ni, berbangga, rasa hebat daripada orang lain. Makna kata kita tu ada sesuatu benda yang lebih daripada orang lain. Sama ada benda itu dari sudut harta, harta kita lagi banyak, mungkin kita rasa takabur. Sama ada benda itu dari sudut ilmu, ilmu sama, aku lebih hebat ilmu daripada orang lain. Sama ada itu dari sudut ibadah. Kita tengok orang tak pergi surau, orang tak pergi masjid, kita kata, mereka ini belum dapat hidayah macam kita. Kita rasa kita hebat lagi kan. Dia orang ini jauh daripada rahmat Tuhan. Kita ni alhamdulillah lah, Allah Ta'ala dah bagi dah hidayah. Tengok mereka tu, tengok mereka tu, sampai bila nak duduk macam tu. Itu terkadang boleh terkena ataupun hinggap penyakit takabur itu kepada diri kita. Cara nak hilangkan macam mana? Kena melihatlah kita ini siapa sebenarnya. Yang nak buat ketaatan, yang kita nak buat amal ibadah, ketaatan yang kita lakukan pada Allah selama ni, siapa yang menggerakkan kita? Kita kena ingat yang tu. Kalau kata Allah Ta'ala tak gerakkan kita untuk datang ke majlis ilmu, kalau Allah Ta'ala tak gerak kita untuk datang ke masjid, ke surau, ke tempat-tempat yang baik, maka kita pun tak mampu. Maksud kata apa? Kita tak boleh nak rasa hebat, rasa semua itu adalah daripada gerakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lintasan hati yang datang itu berpuncanya daripada lintasan hati daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang gerakkan kita. Maka kita tak ada apa pun sebenarnya kan. Kalau nak ikutkan ni, tak ada apa kita. Semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang gerakkan kepada kita. Kerana Allah Ta'ala yang ada kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Kalau kita tak ada, maka kita pun tak boleh jadi, ataupun tak boleh nak melakukan, nak duduk di dalam amal ketaatan yang kita lakukan selama ni. Maka bila kita muhasabah diri macam tu, baru kita rasakan tidak ada apa-apa kita ni. Khuliqal insanu dha'ifa. Kan? Allah Ta'ala kata diciptakan manusia di dalam keadaan lemah, tak ada apa. Maka itu cara kita nak melatih, mendidik diri kita, nafsu diri kita ini supaya hilang sifat-sifat tersebut. Dan riak yang kedua, riak ni nak mempertontonkan, nak mempertunjukkan amal ibadah, satu perkara yang kita lakukan dalam keadaan baik itu kepada orang lain. Benda yang baik kita buat, benda yang soleh, benda ketaatan, benda ketakwaan yang kita buat, kita nak mempertontonkan kepada orang lain, itu dipanggil riak. Jadi riak ini pun terlekat juga biasanya kepada orang yang melakukan perkara yang lebih daripada orang yang lain kan. Dia nak sedekah, dia nak sembahyang, dia baca Quran dan sebagainya, perkara-perkara taatan yang lain, dia buat itu kerana apa? Kerana bukan hanya Tuhan saja, bukan kerana Allah Ta'ala saja, tapi kerana manusia, kerana orang tu, kerana orang ni nak tunjuk ke orang, nak tunjukkan. Sebab tu dalam ilmu tasawuf ni sebagian ulama tasawuf mengatakan riak ini adalah syirik yang khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Syirik, kenapa maksud syirik? Bukan syirik jali. Syirik jali itu terang-terang dia pergi sembah batu, pergi sembah tok kong terang-terang, murtad terang-terang. Itu syirik yang jali, yang syirik yang terang-terangan, syirik yang besar-besar. Syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi ni adalah riak. Kenapa? Kerana bila mana dia mempersembahkan ataupun nak bawa amal kebaikan yang buat itu
dia memilih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dipanggil syirik ya. Kita sudah mensyirikkan Allah pada amal. Pada amal kita. Makna kata amal ibadah kita buat ni, seorang yang melakukan amal ibadah, hakikat amal ibadah tu hanya sebenarnya kita nak bagi kepada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat dalam keadaan diam ke, orang tengok ke, tak tengok ke, kita tetap buat macam tu. Sebab kita tahu yang melihat tu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak tuju pada orang lain. Tapi kalau kata dia buat amal kebaikan tu, kalau orang tak tengok dia tak buat. Tapi kalau orang tengok, dia betul pulun. Kalau orang Kedah kata pulun kan, usaha sungguh kan. Tambah orang ramai tengok tu, dia lagi usaha. Tapi kalau tak ada orang, baca sembahyang orang kita. Kalau sembahyang kat masjid kat mana, kita sembahyang. Contoh ba'diyah solat rawatib, qabliyah ba'diyah kat masjid, sebab orang tengok, kita kena sembahyang. Sekali orang tak tengok, kata apa pula tak sembahyang kan? Masjid lah. Tapi kat rumah, kalau sembahyang kat rumah, tak ada siapa nak tengok, tak sembahyang lah. Qabliyah ba'diyah pun tak sembahyang. Maksudnya itu masih ada lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita beramal. Iaitu kita, amal kita bukan hanya nak tuju pada Allah, bukan kita nak Allah Ta'ala saja tengok, tapi nak orang lain, nak makhluk lain, nak manusia lain tengok amal ibadah kita. Maka kita sudah mempersembahkan ataupun nak bagi ibadah kita tu kepada dua. Mana pada dua, kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam amal ibadah kita. Ada sebagian ulama kata, dalam mutasawwif umat sufi kata, riya itu adalah syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Riya di dalam beramal, dan akan menghiasinya. Sikit lagi tuan-tuan, kita berhenti pada tempatnya tu, pada hari Nabi. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang terpuji. Kita buang takhalli, kemudian kita masukkan dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti sabar, sabar, dan merendah diri, tawadhu. Lawan pada takabur tadi, tawadhu. Bersifatlah kita dengan sifat tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu, Allah Taala akan angkat lagi darjat. Jadi tak rugi pun tuan-tuan kalau seorang itu bersifat dengan tawadhu, tak rugi. Bahkan tawadhu tu orang nak tengok. Kan tak rugi bersifat dengan sifat tawadhu. Macam sebahagian orang ni, bila mana dia, maaf katalah, sebahagian daripada orang yang dah boleh mengajar, dia tak nak duduk dalam pengajian orang lain. Sebab dia rasa, alah, ngaji penawar bagi hati ya, aku boleh baca 10 kali dah baca, contoh. Sebahagian orang memang macam tu. Ada lah, saya jumpa lah, kita tak katalah semua, tapi ada sebahagian daripada kalangan orang yang dah boleh mengajar ni lah. Bila dia mengajar, dia tak nak langsung duduk di majlis pengajian ustaz yang lain ataupun guru-guru yang lain. Dia rasa macam tu. Sebenarnya bila mana ada alim ulama, tok-tok guru datang, kita pergi je mengaji. Walaupun kita itu sudah menjadi alim sekalipun, kita dah alim dah, kita dah mengajar merata dah, berpuluh kitab dah kita kata, tapi kita duduk. Jadi orang di situ, orang akan nilai kita, hebat dia ni, walaupun dah alim dah, tapi masih lagi mengaji kan. Itu cantik. Kita tengok apa gambar Ustaz Azhar dulu kan. Masih lagi pergi duduk menadah kita lagi. Ada tok-tok guru datang mengaji, dia pun mengaji. Dia tu dah ulama besar dah. Satu Malaysia terkenal dah. Alim dah, hebat dah. Tapi pergi duduk tengok tawaduk, orang lagi respect. Orang lagi hebat. Padahal dah alim hebat, alim besar dah, tapi boleh lagi duduk nak mengaji, boleh lagi duduk nak belajar. Maka itu sifat tawaduk tu Allah Ta'ala akan angkat seorang tersebut. Bukan dengan makna tawaduk ni menghina diri dah. Ini sifat tawaduk, sifat yang merendah diri, tetapi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Jadi Allah Ta'ala yang mengetahui. Di dalam hati kita ni semua Allah Ta'ala tahu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah pada jantung kita akan kejahatan. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segalanya,
Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir, apa yang batin. Maka walaupun orang tak tahu, di luar orang nampak kita ini orang yang alim, orang yang taat beribadah, tapi mungkin dia itu ada maksiat di dalam hatinya, maksiat yang tersembunyi, sekaliannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Sebab tu kita ini tuan-tuan disuruhkan oleh Nabi SAW untuk menghukumkan pada perkara yang zahir sahaja. Adapun perkara yang tidak nampak, perkara yang rahsianya, Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum perkara yang zahir. Wallahu yatawalla sarair, perkara yang rahsia, yang batin, yang di dalam hati, yang tersembunyi pada seseorang tersebut, kita tidak boleh hukum. Yang menghukum siapa? Allah Ta'ala. Wallahu yatawalla sarair. Allah Ta'ala lah yang menghukum, Allah Ta'ala yang memerintah, Allah Ta'ala lah yang mengetahui sekalian perkara yang rahsia, yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba, seorang manusia tersebut. Jadi kita nak hukum perkara yang zahir saja. Adapun hatinya dia dengan Tuhan. Walaupun mungkin pada zahir kita tengok dia itu teruk, tapi kita tak tahu mungkin pada batinnya itu dia tiap-tiap minit, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu tidak lupa dia, tidak ingat dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dia itu berzikir kepada Tuhan, sentiasa hatinya itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada zahir kita tengok dia itu orang yang hina dipandang mata kita. Itu kita tak boleh menghukumkan zahir. Kita hukum benda yang zahir-zahir saja dengan ikut kepada hukum. Kalau kata zahirnya itu dia itu maksiat, kita hukum dia maksiat. Zahir dia itu mencuri, dia melakukan zina, dia itu berjudi dan sebagainya, kita hukumkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala, apa yang disebutkan oleh landasan syariat, kita hukumkan perkara tersebut. Akan tetapi kita nak menghukumkan kata dia ini terus auto ke neraka macam tu. Dia buat maksiat kita kata auto yang ni neraka. Tak boleh. Sebab surga neraka milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalau kata Allah Ta'ala orang yang maksiat dia nak masuk dalam syurga, tak ada masalah. Sebab mutlak milik syurga dan neraka itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikut dia nak masukkan siapa dalam syurga, dalam neraka. Tapi kita disuruhkan untuk menghukum apa yang telah menjadi ketetapan, apa yang menjadi sesuatu landasan syariat tersebut. Kalau kata dihukumkan pencuri itu kena potong tangan, kita buat macam tu. Minum khamar, minum arak, dihukumkan kena sebat 40 kali, maka kita ikut apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak menghukum kata dia itu telah auto masuk ke neraka, itu bukan bidang tugasan kita. Itu kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah masukkan dengan wallahu yatawalla sarair. Allah Taala yang memerintahkan, yang mengetahui, yang tahu sekalian perkara yang rahsia daripada seorang hamba tersebut. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita berhenti di situ nah. Jadi wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Kemudian nanti kita akan sambung. Dan yang kedua, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.